Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Assalamualaikum semua, saya ucapkan moga diiring restu ilahi. Baiklah, pada video kali ini saya telah diberi tugas bagi melengkapkan pentaksiran berterusan saya bagi kursus kesusasteraan dan kebudayaan Melayu BMMB 1104. Nama pensyarah iaitu Puan Nuraini binti Abdul Latif. Cantik sungguh berkain batik, kelihatan ayu, sopan pula. Kritik bukan sebarang kritik, kritik bagi kebaikan bersama. Jadi itulah tugasan yang perlu saya laksanakan, iaitu berkenaan dengan kritikan saranan bagi sebuah novel yang bertajuk Senja Kala. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan definisi serta konsep, iaitu kesusasteraan. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Apa yang dikatakan dengan kesusasteraan ini? Kesusasteraan ataupun persuratan merujuk pada hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Selain itu, pengertian yang lebih luas, kesusasteraan boleh dimaksudkan sebagai segala pengucapan yang indah-indah, sama ada ia tertulis ataupun penyebaran secara lisan. Secara lahiriahnya, kesusasteraan itu wujud dalam masyarakat manusia melalui bentuk tulisan dan juga wujud dalam bentuk lisan. Dalam kehidupan seharian, kedua-dua bentuk kesusasteraan sememangnya tidak terpisah daripada masyarakat. Kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia. Kesusasteraan itu adalah ekspresi diri manusia dan juga manifestasi estetik manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. Malahan, kesusasteraan juga mempunyai unsur tersurat dan juga tersirat untuk mengungkapkan makna-makna simbolik di sebalik kata-katanya. Seterusnya, apa pula yang dikatakan dengan kritik sastera? Perkataan kritik berasal dari perkataan Yunani kuno, iaitu krites, yang bermaksud hakim. Oleh itu, mengkritik merupakan usaha menghakim, memutuskan nilai baik atau buruknya sesebuah karya sastera. Akar kata krites dikembangkan kepada frasa nama kriterion atau disebut kriteria yang bermaksud penghakiman. Orang yang membuat kritikan digelar sebagai kritikos, di mana ia kini ditulis sebagai kritikes. Kata kritik dalam bahasa Latin bermaksud orang yang mentafsir dan menilai hasil karya sastera. Terdapat kata lain yang mempunyai persamaan makna, iaitu grammaticus dan philosophical. Kedua-dua kata ini mempunyai pertalian dengan penghakiman sastera. Menurut Ungku Maimunah Muhammad Tahi 2013, kritikan sastera dapat didefinisikan sebagai segala tulisan tentang sastera yang memberi kesan kepada perkembangan kesusasteraan, termasuk kepada pembacaan dan penerbitan. Kritikan sastera merupakan suatu disiplin ilmu yang saintifik kerana ia ditumpukan kepada penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya sastera. Kritikan sastera dikatakan sebagai suatu ilmu yang saintifik kerana ia menggunakan pendekatan metodologi tertentu dalam membuat kritikan. Kritikan sastera melibatkan penghayatan. Proses penghayatan merangkumi apresiasi, pengamatan, pemahaman, tanggapan, perasaan serta pemikiran yang terjelma sebagai reaksi terhadap sesuatu bacaan.
Dapatlah dirumuskan kritikan sastra sebagai cabang ilmu yang saintifik dan merupakan satu kegiatan menghayati secara penuh, menganalisis secara interpretif serta melakukan penilaian secara rasional. Proses kritikan melibatkan pengaliran semula reaksi terhadap pembacaan terhadap sesebuah karya sastra atau menonton sebuah pementasan drama. Kritikan sastra merupakan suatu yang memberi manfaat kepada pembaca, pengkaji yang lain dan juga pengarang itu sendiri. Mari kita lihat definisi kritikan sastra oleh tokoh, iaitu seperti Ungku Maimunah Muhammad Tahir 2013 menafsirkan bahawa segala tentang sastra yang memberi kesan kepada perkembangan kesusastraan. Selain itu, tokoh Hashim Awang 1985, suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Tokoh yang terakhir ialah Manasikana 1986 yang menafsirkan bahawa alat untuk mengenal dan memahami penulis, zaman dan kesusastraan nasional. Seterusnya, definisi konsep yang terakhir ialah kritikan saranan. Kritikan saranan adalah kritikan yang mana menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya sastra. Kritikan ini juga mengalirkan nilai-nilai yang positif yang sangat signifikan kepada pembaca, pengarang dan juga pengkritik itu sendiri. Dengan ayat yang mudah, kritikan saranan ini menerangkan bahawa pengkritik membuat kritikan untuk memberi saranan dalam penambahbaikan terhadap karya sastra pengarang. Jadi, bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai kritikan sastra yang telah saya analisis ini, saya akan menceritakan serba sedikit atau sinopsis berkenaan dengan novel ini. Buku ini ialah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, hasil karya Bahrudin Kahar. Mari saya ceritakan serba sedikit biodata Bahrudin Kahar. Bahrudin bin Buyung Kahar atau lebih dikenali dalam dunia sastra di Malaysia dengan nama Bahrudin Kahar. Beliau merupakan seorang novelis terkenal pada era tahun 1970-an hingga lewat 1980-an. Tercetusnya minat menulis apabila pada awal tahun 1970-an, Bahrudin Kahar sangat menggemari muzik dan berhasrat untuk menjadi seorang pemuzik yang berjaya. Setelah mencuba nasib di bidang ini, usahanya tidak berjaya. Bahrudin mencuba pula bidang penulisan yang ternyata sememangnya ini adalah lapangan miliknya. Bakatnya terserlah dalam bidang ini dan keterlibatannya itu tidak sia-sia. Cerpen, novel dan puisi yang dihasilkannya itu mampu mengangkat namanya sebagai penulis yang berkaliber. Malahan karya-karyanya dapat disebariskan dengan karya-karya penulis yang terkenal yang lain. Berbalik kepada sinopsis novel ini, iaitu mengisahkan tentang kegigihan Kinto, iaitu seorang pemburu tua yang pergi berburu selama lebih daripada 100 hari bagi mendapatkan daging rusa untuk anak perawannya yang sakit, iaitu bernama No. Walaupun No telah melarang ayahnya Kinto untuk tidak pergi memburu kerana risau akan keselamatannya, namun Kinto tetap bertegas kerana dia ingin menurutkan hasrat No untuk memakan daging rusa itu. Selain itu, novel ini juga melukiskan tentang kecekalan hati manusia yang tidak mahu menerima kekalahan. Sebagai contoh,
Kinto pernah ditewaskan oleh seorang juara pesilat dari Pahang. Tetapi Kinto terus mencabar dan mencubanya tanpa mengenal serik, dan akhirnya juara dari Pahang itu terpaksa mengalah kerana telah berasa bosan dan sekaligus kehilangan semangat. Seterusnya, mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya, alam dan sesama manusia. Segala-galanya tersimpan falsafah tentang proses pencarian diri, tentang kewujudan manusia yang perlu menerima kekalahan bersandarkan kesedaran pada keagungan Tuhan. Cinta yang patah dengan segala macam kompleksitinya, rendah diri seorang lelaki dengan rindu dan cintanya yang tidak kesampaian. Seterusnya, bagi tema novel ini pula ialah menerapkan beberapa tema yang sesuai bagi karya sastera remaja, iaitu seperti tema percintaan, tema persahabatan, tema kekeluargaan, tema keagamaan, dan yang terakhir, tema kemasyarakatan. Bagi tema percintaan ini mengisahkan tentang kisah percintaan antara Aman dan No, dan juga kisah percintaan Kinto dan Dasima. Tema persahabatan pula menceritakan tentang persahabatan antara Kinto dan juga Batin Hitam. Seterusnya, tema kekeluargaan yang menceritakan konflik percintaan antara Kinto dan Dasima, dan juga konflik percintaan antara Aman dan No. Seterusnya pula tema keagamaan, iaitu perkahwinan antara Kinto dan juga Dasima berjaya merubah diri Kinto ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, tema kemasyarakatan, iaitu bantuan suku Temiar yang memburu bersama Kinto. Setelah saya menganalisis novel ini, saya mendapati bahawa terdapat beberapa perkara yang disarankan kepada pengarang untuk menambah baik perkara tersebut. Pada pandangan saya, kritikan saranan yang pertama ialah terdapat babak yang berunsur tidak senonoh, sepatutnya dielakkan daripada berlaku. Contohnya ialah berada pada halaman yang ke-50, iaitu sewaktu Aman dan juga No sedang berkelah di jeram apabila Aman telah mengucup bibir No. Selain itu, pada halaman 54 ada terlihat sepasang mata sedang mengintainya dari celah-celah lubang tersebut. Hal ini akan membahayakan pemikiran para pembaca kerana ingin meniru perbuatan yang tidak senonoh itu. Cuba kita bayangkan apabila para pembaca tersebut masih berusia belasan tahun. Sudah semestinya kita akan merasa bimbang kerana takut berlaku sebarang perkara yang tidak diingini, seperti saling bercium, berpeluk tubuh, dan yang paling parah, membawa kepada perzinaan. Menurut perspektif Islam pula, perkara sedemikian sangatlah ditegah seperti mana disebut di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kritikan saranan yang seterusnya pula ialah tentang terdapat monolog dalaman dan luaran yang berlebihan di dalam novel ini. Monolog dalaman merupakan pengucapan batin atau dialog yang tidak bersuara bagi seseorang watak. Manakala monolog luaran pula ialah perbuatan watak bercakap atau bersuara seorang diri. Dalam novel Senjakala ini, lebih banyak interaksi satu hala berbanding bercakap dua hala.
kerana kesemua watak lebih banyak bercakap dengan diri sendiri. Contoh yang terdapat ialah pada halaman yang ketiga, iaitu yang berbunyi, betapa beningnya dunia ini pada waktu subuh, fikirnya lagi, iaitu monolog dalaman. Dan juga, alam itu adalah kita, kata Kintu perlahan, monolog luaran. Selain itu pula pada halaman 9, iaitu kuatkah seorang tua yang telah cukup menderita seperti dia menghadapi itu semua, tanya Kintu kepada dirinya sendiri, iaitu monolog dalaman. Interaksi satu hala yang terlalu banyak akan mengakibatkan para pembaca cepat berasa bosan dan mungkin tidak berminat untuk meneruskan lagi pembacaan tersebut. Oleh itu, saya menyarankan bahawa kepada pengarang untuk melebihkan interaksi dua hala agar cerita tersebut lebih menarik untuk dibaca. Kritikan saranan yang seterusnya ialah tentang gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa perlulah ditambah baik dengan menggunakan bahasa Melayu yang sempurna. Percampuran bahasa ini boleh dilihat pada halaman yang ke-70, iaitu aku pergi beritahu ketua bank, ya. Jadi, penggunaan perkataan bank perlulah ditukarkan kepada pancaragam. Oleh itu, percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris perlulah dielakkan dalam novel sastera remaja supaya mereka tidak terpengaruh dalam menggunakan ayat yang bercampur bahasa. Kritikan yang keempat daripada 5 kritikan iaitu pengarang banyak menggunakan metafora yang menyebabkan para pembaca susah untuk memahaminya. Karya sastera sememangnya sebuah karya yang memerlukan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi untuk kita ceburinya. Namun, penggunaan metafora yang berlebihan akan menyukarkan para pembaca untuk memahami setiap bait-bait perkataan yang dikarang oleh pengarang tersebut. Oleh itu, saranan saya ialah agar pengarang meletakkan maksud-maksud perkataan yang mungkin susah untuk pembaca fahami pada belakang halaman buku tersebut. Kritikan saranan yang terakhir saya ialah plot cerita yang tidak teratur. Penulisan novel yang teratur hendaklah mengikut rajah plot, iaitu bermula dengan permulaan, perkembangan, perumitan, klimaks, seterusnya peleraian. Namun, novel Senjakala ini mempunyai plot cerita yang tidak teratur kerana permulaan cerita Senjakala menceritakan kehidupan keluarga Kintu yang setelah hampir 20 tahun kehilangan isterinya, iaitu Dasima. Jika diteliti kehidupan Kintu 20 tahun yang lepas, semuanya telah diletakkan dalam teknik imbas kembali yang telah diaplikasikan oleh penulis ini. Dengan erti kata lain, novel ini memulakan ceritanya dengan binaan plot perumitan, bukannya permulaan. Perkara ini akan menyebabkan para pembaca menjadi keliru serta menimbulkan pelbagai tanda tanya sepanjang proses pembacaannya. Oleh itu, penulis disarankan untuk membawa segala cerita lampau yang diletakkan sebagai imbas kembali dalam novel Senjakala ini kepada permulaan cerita. Dengan berbuat demikian, para pembaca novel Senjakala akan memahami jalan cerita novel ini dengan lebih jelas dan terperinci tanpa menimbulkan beribu-ribu persoalan sepanjang pembacaannya. Bagi kesimpulannya pula ialah
kritikan sastra mampu memberikan kesan kepada penambahbaikan dalam sesebuah hasil karya. Dalam pada masa yang sama, kritikan sastra yang dilakukan adalah bertujuan untuk memberikan teguran, saranan, pendekatan, penanalisisan dan juga sanjungan kepada pengkarya agar menjadikan karya mereka tersebut itu lebih menambat hati para pembaca. Selain itu juga, kritikan karya mampu mendorong kepada percambahan idea pengkarya untuk menghasilkan karya yang sebati dengan jiwa pembaca. Akhir kalam, kritikan sastra merupakan suatu tindakan yang boleh mengangkat kualiti sesebuah karya agar penambahbaikan dapat dilakukan. Sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Izinkan saya menutup dengan serangkap pantun. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian, terima kasih.